Selamat sore ibu-ibu Komisi Wanita yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita hari ini bisa bersama-sama kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagu yang berjudul Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Bait kedua, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing dengan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita menyanyikan bait yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. 我们听神的话之前，我们一起低头祷告。 Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan. Biarlah pada saat ini kami boleh tenang di hadapan-Mu, membuka hati supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh sungguh tertanam dalam hati kami dan berbuah dalam kehidupan kami. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkatinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari ibu-ibu Komisi Wanita yang kasih Tuhan, kita buka Alkitab kita Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. 亲爱的姊妹姐妹们，我们一起打开我们的圣经，在路加福音第9章57节到62节。 Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada mereka, kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya,
biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu-ibu komisi wanita yang kasih Tuhan, ada sebuah peribahasa yang mengatakan berburu kepalang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. 亲爱的姊妹姐妹们，有一句谚语说：“写东西写到一半，就像花开不开一样。” Peribahasa ini berarti bahwa belajar yang setengah-setengah tidak akan mendapatkan manfaatnya. 这句谚语的意思是学习如果这写一半，就不会得到真正的好处。 Dengan kata lain, tekad yang sepenuh hati sangat dibutuhkan dalam hal apapun. 换句话说，无论做什么事情，都需要有全心全意的决心。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， jika kita melakukan sesuatu dengan setengah hati, maka tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. 如果我们做事情三心二意，就不会得到最好的结果。 Ketika ada karyawan bekerja setengah hati, ogah-ogahan, datang terlambat, bekerja tidak beres, sering melawan atasan, sering gosip sana sini, jam kerja dipakai WA dengan pacarnya, kemungkinan besar akan dipecat. 如果一个员工工作不用心，不愿意工作，常常迟到，工作不好，常常顶撞老板，常常到处说别人的坏话，上班的时候常常跟男朋友或女朋友发微信，很可能会被开除。 Ketika ada orang yang buka usaha namun tidak sepenuh hati, hari ini buka, besok tutup, harga jual suka-suka, kadang mahalnya minta ampun, ada orang tanya harga, dimarahi, barang jualan tidak pernah ditata dengan baik, kemungkinan besar usaha itu pasti tidak akan berkembang. 如果有人做生意却不用心，今天开门，明天关门，卖东西的价格随便定，有时候贵，有时候贵得不得了。有人问价格，反而被骂，卖的东西也从来没有正理正齐，那个生意很可能不会发展起来。 Demikian juga kita sebagai murid Tuhan Yesus tidak ingin kita menjadi murid yang setengah hati mengikutnya. 同样的，我们作为耶稣基督的门徒，耶稣不希望我们成为三心二意跟随他的门徒。 Tuhan menginginkan orang percaya menjadi murid yang sepenuh hati. 神希望我们每个信徒都成为全心跟随他的门徒。 Kalau begitu, seperti apakah murid yang sepenuh hati itu? 那么，什么样的人才是全心跟随主的门徒呢？ Yaitu murid yang memiliki dedikasi total. 就是全心奉献的门徒。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， kisah pada perikop yang kita baca tadi dimulai ketika Yesus meninggalkan Samaria. 这段经文的故事开始与耶稣离开撒玛利亚的时候。 Apa yang terjadi di Samaria? 在撒玛利亚里发生了什么事呢？ Yesus mengunjungi Samaria, tetapi orang Samaria menolak Yesus. 耶稣来到撒玛利亚，但是撒玛利亚人拒绝了耶稣。 Wah, siapa orang Samaria itu? 撒玛利亚人是谁呢？ Sombong benar sampai Allah pencipta langit dan bumi, pemilik segala sesuatu, ditolak oleh orang Samaria. 他们真是太骄傲了，连创造天地、游泳、万有的神都拒绝。 Orang Samaria itu adalah keturunan dari bangsa Israel Utara. Mereka sudah kawin campur dengan bangsa-bangsa kafir. 撒玛利亚人是以色列北国人的后代，他们已经和外族人通婚。
Mereka dianggap sebagai bangsa yang lebih rendah dari bangsa Yahudi. 犹太人认为他们比自己低， Itulah sebabnya bangsa Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria. 因此犹太人不愿意跟撒玛利亚人来往。 Tetapi Yesus datang ke daerah Samaria menunjukkan anugerahnya. 但是耶稣来到撒玛利亚，向他们献出神的恩典。 Namun apa yang terjadi? Ditolak. 但是撒玛利亚人拒绝耶稣了， Itulah sebabnya Yakobus dan Yohanes marah. 所以雅各和约翰变得很生气。 Sudah bangsa campuran, sok pula. 他们说，他们想想，已经是混血民族了，还这么骄傲呢？ Tuhan mau nggak supaya kami panggil api dari langit dan membinasakan mereka? 他们对耶稣说：“主啊，你要不要我们叫火从天上降下来，把他们灭掉呢？” Tuhan Yesus tidak melakukan seperti apa yang dikatakan mereka karena ada hal yang lebih penting. 耶稣没有这样做，因为还有更重要的事情要做。 Kemudian setelah Yesus ditolak di Samaria, kini ada orang yang datang hendak mengikut Yesus. 后来耶稣在撒玛利亚被拒绝以后，现在有一个人想跟随耶稣。 Ayat 57 berkata, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." 路加福音9章57节，他们走路的时候，有一个人对耶稣说：“无论你到哪里去，我都要跟随你。” Kemungkinan orang ini melihat contoh murid yang mengikuti seorang rabi, di mana mereka belajar dari guru. 这个人可能看过门徒跟随拉比的样子，就是向老师学习。 Tetapi bagi Yesus mengikut dia lebih dari sekedar seorang murid mengikut rabi. 但是对耶稣来说，跟随他，不只是像门徒跟随拉比一样。 Soal mengikut Yesus itu berarti mengalihkan tujuan seseorang menjadi tujuan kerajaan Allah. 跟随耶稣就是把自己人生的目标改变成神国的目标。 Tentu saja perjalanan ini memerlukan dedikasi total. Itulah sebabnya Yesus berkata pada ayat 58 demikian. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." 当然，这条路需要完全的奉献，所以耶稣在58节这样说：“湖里有洞，天上的飞鸟有窝，人者却没有枕头的地方。” Bagi Yesus di dunia ini adalah hal yang sementara. 对耶稣来说，这个世界只是暂时的。 Sebab itu dia berkata kalau serigala dan burung saja punya tempat tinggal, tapi Yesus tidak memiliki tempat tinggal yang aman di dunia ini. 所以他说，连狐狸和飞鸟都有住的地方，但是耶稣在这个世界却没有安全的住处。 Dunia akan selalu menolak Yesus dan tidak ada jaminan keamanan. 世界会一直拒绝耶稣，也没有安全的保证。 Hal ini Yesus katakan untuk mempersiapkan orang-orang yang ingin mengikuti Dia. 耶稣这样说，是为了让那些想跟随他的人先有心理准备。 Paulus juga berkata hal yang sama tentang mengikut Yesus. Dia menggunakan gambaran prajurit. 保罗讲到跟随耶稣的时候，也用了士兵做比喻。 Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 4 berkata demikian. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. 在提摩太后书2章4节这样说：当兵的人不让生活上的事分散自己的心，好让他能够得到指挥官的喜悦。
Dengan kata lain, seorang pengikut Yesus tidak lagi sibuk dengan urusannya sendiri, tetapi harus memiliki dedikasi total terhadap kerajaan Allah. 换句话说，跟随耶稣的人不应该只忙自己的事情，而是要全心奉献给神的国。 Ada kisah seorang perempuan di Tiongkok, dia adalah dosen yang mengajar di sebuah universitas. 在中国有一位女老师，她在一所大学教书。 Di mana universitas itu mengabarkan Injil adalah sesuatu yang melanggar hukum. 这所大学规定传福音是违法的， Namun demi Injil dia mengadakan pertemuan rahasia dengan para mahasiswanya untuk mempelajari Alkitab. 但是为了福音，她还是和学生们秘密聚会，一起学习圣经。 Meskipun melakukan itu dia bisa kehilangan penghidupannya, tetapi menjadi murid Yesus butuh dedikasi yang total. 虽然这样可能让她失去了工作和生活的保证，但是成为耶稣的门徒需要完全的奉献。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， ketika kita mengaku sebagai murid Yesus, itu artinya kita harus mendedikasikan hidup kita bagi kerajaan Allah. 当我们承认自己是耶稣的门徒时，就意味着我们要把生命奉献给神的国。 Kita mungkin tidak mendapatkan jabatan karena Yesus. 我们可能不会因为耶稣得到职位， Kita mungkin tidak mendapatkan keuntungan karena Yesus. 也可能不会因为耶稣得到利益。 Kita mungkin akan mendapatkan penganiayaan karena Yesus. 然而我们可能会因为耶稣受到逼迫。 Inilah harga yang harus dibayar oleh seorang murid Yesus yang sejati. 这就是一个真正耶稣门徒必须付的大价， Mendedikasikan hidup demi kerajaan Allah. 就把生命奉献给神的国。 Namun jika kita mendedikasikan hidup kita bagi kerajaan Allah, maka kita akan memperoleh harta yang tak ternilai, yaitu mengenal dan mengalami Yesus dalam kehidupan kita. 但是如果我们把生命奉献给神的国，我们就会得到无法估计的宝贵财富，就是在生命中认识并经历耶稣。 Kemudian seperti apa lagi murid yang sepenuh hati itu? 那么全心跟随主的门徒还有什么样的特征呢？ Yaitu murid yang memprioritaskan kerajaan Allah. 就是以神国为优先的门徒。 Ibu-ibu komisi wanita yang dikasihi Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， kita senang menjadi orang yang diprioritaskan. 我们都喜欢被优先对待， Tidak heran bank mulai memperhatikan hal ini. 所以现在银行也有限客户， Ada namanya pelanggan prioritas. 优先客户。 Pelanggan tersebut diperlakukan lebih baik daripada pelanggan yang lain. 这些客户会被比其他客户更好的对待。 Demikianlah seorang murid harus lebih mengutamakan kerajaan Allah daripada hal-hal yang lain. 同样的，一个基督的门徒应该把神的国放在比其他事情更重要的位置。 Kemudian Yesus berkata lagi kepada seorang, "Ikutlah aku." Lalu orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." 耶稣又对另一个人说：“你跟从我吧。”那人却说：“请先让我回去埋葬我的父亲。” Permintaan orang ini sangat masuk akal. Orang Tionghoa mengatakan, "Wah, ini anaknya Tuhau, berbakti pada orang tua." 这个人的祈求看起来很合理。中国人会说：“哇，这是一个有孝心的孩子，很孝顺父母。” Dalam budaya Yahudi, mengubur anggota keluarga juga adalah sebuah prioritas. 在犹太文化中，埋葬家人也是非常重要的优先事项。
Terhadap permintaan orang itu, Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. 对这个人的请求，耶稣回答说：“让舍人去埋葬他们的舍人吧，你只要去，到处传讲神的国。” Tetapi bagi Yesus ada hal yang harus diprioritaskan daripada mengubur orang tua. 对耶稣来说，有比埋葬父母更重要的事情， Yaitu kerajaan Allah. 就是神的国。 Perkataan Yesus pada waktu itu pasti membuat telinga orang menjadi panas. 耶稣这句话当时一定让人觉得很刺耳。 Ada pendapat bahwa perkataan Yesus ini merujuk pada biarlah orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara jasmani. 有人认为耶稣这句话意思是让属灵上死的人去埋葬肉体上死的人。 Namun Yesus ingin para muridnya memiliki prioritas kerajaan Allah. 但是耶稣要他的门徒把神的国放在第一位。 Ketika ada dua pilihan mendesak, maka kerajaan Allah harus diprioritaskan. 当有两个紧急选择时，神的国必须被优先选择。 Allah harus mendapat prioritas lebih tinggi, sedangkan mengurus acara pemakaman anggota keluarga adalah prioritas lebih rendah. 神必须得到更高的优先权，而处理家人的葬礼属于较低的优先事项。 Seorang murid hendaknya memprioritaskan kerajaan Allah di atas apapun juga. 一个门徒应该把神的国放在一切之上。 Ada seorang yang bernama Jimmy Carter. 有一位名叫Jimmy Carter， Beliau seorang presiden Amerika Serikat yang aktif mengajar sekolah minggu. 他曾是美国总统，但他仍然积极教主日学。 Di dalam kesibukannya menjadi presiden, beliau mengatur waktunya dengan baik untuk dapat mengajar sekolah minggu. 在他非常忙碌的总统工作中，他仍然很好的安排时间来教主日学。 Seorang presiden saja bisa mengatur dengan sedemikian rupa untuk dapat memprioritaskan mengajar sekolah minggu. 一个总统可以安排时间来教主日学， Lalu bagaimana dengan kita? 然后我们怎样呢？ Ibu-ibu kondisi wanita yang kasih Tuhan, 亲爱的姊妹姐妹们， kita sering memberi 1001 alasan untuk tidak hadir dalam pembinaan kerohanian. 我们常常有很多理由不参加属灵的造就聚会， Entah itu pertemuan cross, 比如说 cross 聚会、 kegiatan pembinaan kerohanian. 属灵的聚会。 Sadarkah kita bahwa sebagai murid Tuhan kita perlu memprioritaskan kerajaan Allah? 我们是否意识到，作为基督的门徒，我们需要把神的国放在优先的位置？ Harusnya segala sesuatu yang menolong pertumbuhan rohani, kita perlu memprioritaskan hal itu. 一切帮助我们属灵成长，我们要最重要的事情。 Hal yang membuat kita lebih mengenal Tuhan itu menjadi hal yang mendesak dalam hidup kita. 所有帮助我们更认识神的事情，都应该成为最紧急。 Jangan sampai ketika kita menyadari bahwa akhir hidup kita tinggal sedikit, 不要等到我们意识到生命快要结束的时候， barulah kita sadar kerajaan Allah harus diprioritaskan. 我们才发现神的国应该成为优先。 Kemudian seperti apa lagi murid yang sepenuh hati itu? 那么全心跟随耶稣的门徒还有什么特征呢？ Yaitu murid yang memiliki fokus kerajaan Allah. 专注神国的门徒。 Setelah itu datang seorang lagi yang ingin mengikut Yesus. Dia berkata, Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku
pamitan dahulu dengan keluargaku. 后来又有一个人想跟随耶稣，他说：“主啊，我要跟随你，但是请让我先回去向家人告别。” Permintaan orang ini tampaknya cukup masuk akal. 这个人的请求看起来很合理。 Barangkali orang ini pernah membaca kisah Elia dan Elisa. 也许他读过以利亚和以利沙的故事， Di mana ketika Elisa dipanggil Elia, Elisa minta pamit dengan orang tuanya. 当以利亚呼召以利沙的时候，以利沙请求先向父母告别。 Kisah ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 20. 这件事记载在列王纪上19章第20节。 Demikian bunyinya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikut engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." 以利沙离开牛，跑去跟随以利亚说：“让我先亲吻我的父母，然后我就跟随你。”以利亚回答他说：“好吧，你先回去，记住我对你所做的事。” Dalam pikiran orang ini pasti Yesus akan mengizinkannya. 在这个人的想法里，耶稣一定会允许他这样做。 Tetapi betapa terkejutnya orang itu ketika mendengar jawaban dari Yesus. 但是当这个人听到耶稣的回答时，他非常惊讶。 Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. 手扶着离向后看的人，不配进神的国。 Wow, perkataan Yesus ini seperti suara petir di siang bolong. 耶稣这句话就像晴天霹雳一样。 Barangkali ada yang berkata, keterlaluan ini Yesus, masa menguburkan orang tua saya tidak boleh. Barangkali ada juga berkata, Yesus, emang kamu siapa? Nabi besar Elia saja mengizinkan Elisa untuk pamitan. 也许有人会说，耶稣太过分了吧，连埋葬父母都不可以吗？也许还有人会说，耶稣你是谁呀？连伟大的先知以利亚都允许以利沙。 Apa sih yang Yesus inginkan? 到底耶稣要是什么呢？ Masa pamitan saja tidak boleh? 难道只是告别一下都不可以吗？ Sebenarnya Yesus ingin mengatakan bahwa era yang dulu sudah lewat. 其实耶稣要说的是，旧的时代已经过去了。 Sekarang era yang baru yang sangat mendesak untuk memberitakan kerajaan Allah. 现在是一个新的时代，是非常紧急要传讲神的国的时代。 Tanpa berita kerajaan Allah, pasti orang-orang akan binasa. 如果没有神国的福音，人一定会灭亡。 Untuk itu, barang siapa yang mau menjadi muridnya tidak boleh menoleh ke belakang. 所以凡要做他门徒的人都不可以回头看。 Istri Lot sebagai contoh yang buruk. 罗德的妻子就是一个反面例子。 Ketika istri Lot keluar dari Sodom dan Gomora, dia menoleh ke belakang, akibatnya berubah menjadi tiang garam. 当他的妻子离开索多玛和蛾摩拉的时候，他回头看，结果变成了一根岩柱。 Yesus ingin murid-murid fokus untuk kerajaan Allah, memandang kepada tujuan Allah. 耶稣要门徒专注神的国，定睛在神的旨意和目标上。 Seperti seorang pembajak, tanah kerajaman itu tidak rata. 就像一个耕地的人，在那个时代的土地是不平的， Jadi seorang pembajak harus fokus. 所以一个耕地的人必须专心， Tidak boleh menoleh ke belakang. 不可以回头看。
Sebab ketika menoleh ke belakang, maka akan terjadi kesalahan. 因为一旦回头就会出错。 Yesus datang bukan hanya memberi kita tempat di surga, 耶稣来到这个世界，不只是给了我们天上的位置， tetapi untuk mengubah kita menjadi orang-orang yang baru. 而是要改变我们成为新的人。 Menjadi murid Yesus membutuhkan sebuah disiplin untuk fokus menjadi serupa Yesus. 做基督耶稣的门徒需要纪律，要专注并越来越像耶稣。 Karena kerohanian sejati membutuhkan disiplin untuk bertumbuh. 因为真正的属灵生命需要纪律才能成长。 Ketika menoleh ke belakang, maka tidak layak, tidak siap untuk menjadi murid Yesus. 当我们回头看，就不配，也不预备好做耶稣的门徒。 Menjadi murid Yesus tidak bisa setengah-setengah, bukan hobi, apalagi coba-coba. 作为耶稣基督的门徒，不能半心半意，不是感兴趣，也不是试试看， Menjadi murid Yesus adalah perjalanan abadi dengan Yesus. 而是与神、与耶稣同行的道路。 Dietrich Bonhoeffer berkata, ketika Yesus memanggil seseorang, Dia memanggil orang itu untuk datang dan mati. Dietrich Bonhoeffer 曾经说，当耶稣基督呼召一个人时，就是呼召他来死。 Mati terhadap kepentingan diri, mati terhadap keegoisan diri, mati terhadap tujuan-tujuan sendiri. 死对我们肉体的情欲，对我们自己的动机， Supaya kita bisa memandang tujuan Allah, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. 所以我们可以顺服神在我们的生活中。 Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi murid Tuhan memerlukan dedikasi total. 亲爱的姊妹姐妹们，作为基督的门徒，需要完全的奉献， Memprioritaskan Tuhan 把神放在第一位， dan fokus pada tujuan Tuhan. 并且专注在神的旨意上。 Ketika kita memilih menjadi murid Tuhan, itu artinya tidak boleh setengah-setengah. 当我们选择作为基督门徒时，就不能三心二意。 Ketika kita masih memiliki niat setengah-setengah, maka kita pasti gagal. 如果我们还有半心半意的想法，就一定会失败。 Tuhan menginginkan orang percaya menjadi murid yang sepenuh hati. 神希望每一位信徒都成为全心跟随他的门徒。 Marilah kita mengusahakan pertumbuhan rohani kita, melepaskan apa saja yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani kita. 让我们更努力追求属灵成长，并放下所有拦阻我们属灵成长的东西。 Kalau di hati kita masih ada hal yang lebih tinggi daripada Tuhan, lepaskanlah itu. 如果在我们心里，钱财比神更重要，就要放下它。 Terhadap seseorang yang ingin mengikut Yesus, Yesus berkata, 有一个人要跟随耶稣，耶稣说， hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. 你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，然后来跟随我。 Kiranya firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi kekuatan kita untuk mengikut Tuhan sepenuh hati. 让今天神的话可以是给了我们力量，要跟随耶稣，全心全意。 Mari kita berdoa. 我们一起低头祷告。 Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, menguatkan kami untuk boleh sepenuh hati mengikut Engkau ya Tuhan. Berilah kepada kami kekuatan dan keberanian supaya kami boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin。 Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. 平安，上帝祝福大家。